Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah sebentar tadi. Yang berbahagia, Profesor Kemis Dr. Ishak bin Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Yang berbahagia, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Ceramah kita pada pagi ini, Encik Muhammad Walid bin Osman, Ketua Pentadbiran Fakulti. Prof. Madya, Kemis Dr. Nur Hasyaridah Hassan, Ketua Bitara Prihatin FST. Timbalan-timbalan Dekan, Barisan Pengurusan Tertinggi Fakulti, Pensyarah-pensyarah kanan, pegawai-pegawai kanan, seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu semasa bulan Ramadan yang penuh berkat. Yang akan disampaikan oleh penceramah yang dijemput khas dari Universiti Islam Selangor. Terima kasih Datuk atas kesediaan menerima undangan kami. Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, bulan Ramadan merupakan satu bulan di mana umat Islam disyariatkan untuk berpuasa di siang hari, di mana kita tak boleh makan, tak boleh minum, serta melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Dah bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Pensyariatan ini dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi untuk mengupas kelebihan bulan Ramadan, kelebihan Al-Quran pada bulan ini, saya dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah untuk menyampaikan tazkirah. Dengan segala hormatnya, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bisalihin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Seterusnya yang saya kasihi lagi saya hormati, sahabat saya yang berbahagia Profesor Dr. Ishak, seterusnya Ketua Pentadbir Pendaftar FST, Fakulti Sains Teknologi, barisan Profesor dan juga Profesor Madya, pensyarah-pensyarah kanan, kaki tangan Fakulti Sains Teknologi yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Kita dah puasa ke berapa ni? 8. Quran dah juzuk yang keberapa? Oh, tak nak kalah 12 awal khatam tu. Saya pun kalah, saya baru 7. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang dan ruang pertama sekali untuk berada di bulan Ramadan untuk kali ini. Ramai yang tahun lepas ada, tahun ini dah tak ada. So Allah beri kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Dan itulah yang didambakan para salafus soleh. Mereka mengharapkan sangat untuk pertemuan bulan Ramadan berulang kali. Habis saja Ramadan tahun lepas, mereka akan rasa sedih dan hiba dan mohon kepada Allah supaya bertemu dengan Ramadan kali ini. Masuk Ramadan, mereka gembira. Hujung Ramadan, mereka sedih. Kita terbalik. Masuk Ramadan sedih, hujung Ramadan kita gembira. Sebab kita punya aim untuk celebration. Kita punya aim untuk hari raya. Para salafus soleh ni mereka melihat dari sudut kelebihan dan juga peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan puasa. Kita hanya nampak puasa ni sebagai lapar dan dahaga, bazar Ramadan, tarawih. Tapi mereka lihat lebih jauh daripada itu. Apa yang tersembunyi di bulan Ramadan? Apa peluang yang Tuhan sajikan? Yang paling mustahak, paling besar yang Tuhan bagi dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan pengampunan dosa. Siapa yang tak ada dosa sepanjang 1 tahun? Sama ada dosa-dosa kecil. Tak ada siapa pun yang terlepas. Kullu buna Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam tu melakukan kesalahan, kesilapan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, kesilapan,
mahu bertaubat. So pintu taubat bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya. Pintu taubat dibuka seluas-luasnya dengan kehadiran Ramadan, Tuhan menjanjikan keampunan. Ini yang Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, diampunkan segala dosa-dosa dia yang lepas. Tapi dia, how you feel, how you celebrate, macam mana you accept kedatangan bulan Ramadan, that is most important. Macam mana saya sebagai seorang Muslim ni, kedatangan bulan Ramadan itu saya nanti dan kedatangan itu saya gembira. Kegembiraan yang tidak dapat diluahkan melalui kata-kata. Kegembiraan melalui perasaan. Rasa syukur, seronok dengan datang bulan Ramadan. So jarang yang tu berlaku. Jujurnya jarang berlaku lah. Sebab kita jadikan ini sebagai satu rutin. Kita tidak mahu ibadat-ibadat yang kita buat ni, dia dicampur aduk dengan adat ataupun jadi macam satu kebiasaan. Dia kita jadi immune. Immune kita, nak puasa tak lama lagi. Ayalah, ada beberapa hari lagi. Puasa dah. Okey, puasalah. Dia tak ada rasa apa-apa. Ini yang menjadikan kita tak feel dan kita tak rebut dan kita tidak memenuhi ruang-ruang yang ada di bulan Ramadan untuk kita rebut, cari sebanyak mungkin pahala, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, daripada satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang, Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma. Daripada Ramadan tahun lepas dengan datang Ramadan tahun ini, penghapusan dosa. Al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratu lima bainahuma. Dari satu Jumaat ke Jumaat berikutnya, penghapus dosa. Salatu ila salati kafaratu lima bainahuma. Daripada satu fardu solat dan solat fardu yang berikutnya, penghapusan dosa. Dia bila saya campur-campur tengok, bila saya baca, Tuhan ni sentiasa menjanjikan pengampunan dosa. Dengan pelbagai ibadat, amalan. Rupanya, kalau kita betul-betul memenuhi dan mengisi peluang-peluang ini, kita sentiasa akan berada dalam keadaan tidak berdosa. Percaya atau tidak? Dengan jaga solat, dengan jaga Jumaat, dengan jaga Ramadan, kita akan berada dalam keadaan tidak berdosa. Allah mahukan umat Nabi Muhammad ini sentiasa berada dalam keadaan tidak berdosa. Sebab itu disajikan pelbagai peluang untuk kita rebut supaya kita tidak sia-siakan peluang yang diberikan kepada kita. So itu yang pertama sekali. Yang keduanya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana ianya pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Kefarduan-kefarduan dalam Islam ni ada macam-macam. Kita ada fardu solat, fardu zakat, fardu haji dan kefarduan-kefarduan yang lain. Bila datang fardu puasa ini, Allah Subhanahu wa taala himpun di satu tempat saja. Gugusan ayatnya 183, 185, 187. You baca daripada 183 sampai 187, perihal puasa selesai, selesai. Tak cerita dah tempat lain. Tak cerita dah. 183, 187. Very focus. Fokus cerita buat puasa. Allah sebut kefarduan puasa. Kemudian ciri-ciri puasa. Orang yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم أنتم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. Sampailah ayat 187. Baca daripada 183, 187, selesai kita faham perihal puasa. Ya. Uniknya Allah nak beritahu sebab puasa ini dia 1 bulan habis. Kefarduan puasa 1 bulan habis. Kalau solat sepanjang hayat.
Haji pun dia ada dalam tempoh 2 bulan haji. Dan zakat pun begitu juga. Dia kefarduan zakat very fokus. Tapi puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala susun. Bila saya baca saya faham. Cuma ada beberapa isu, beberapa perkara saya ingin kongsi dengan saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. Pertama sekali ayat 183 surah Al-Baqarah. Beberapa catatan yang sempat saya buat mengenai puasa orang terdahulu. Kita biasa dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fardu puasa yang difardukan ke atas kalian adalah seperti mana fardu puasa yang pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kalian. Kita nak tahu juga umat sebelum kita ni puasa macam kita juga ke? Apa ciri-ciri puasa dia orang? Adakah mereka berpuasa macam Ramadan juga atau mereka berpuasa berapa hari, berapa jam? Semua ini diperincikan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Pandangan yang mengatakan mengenai puasa umat terdahulu merujuk kepada ahli kitab. Ahli kitab. Imam Ibn Katsir menjelaskan lagi dengan menukilkan pandangan dari Abbad bin Mansur yang meriwayatkan tafsiran daripada Hasan Al-Basri menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan puasa ke atas setiap umat terdahulu sama seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasa 1 bulan penuh pada hari yang telah ditetapkan. Jadi umat dahulu pun berpuasa juga. Itu satu. Keduanya, ada juga kefarduan puasa yang Allah fardukan ke atas umat terdahulu seperti mana Allah fardukan ke atas Bani Israel. Bani Israel iaitu kumpulan Yahudi. Itu Bani Israel lah. Allah fardukan ke atas mereka berpuasa di bulan Ramadan juga. Dia Ramadan ini asal daripada 3 perkataan ra mim da. Ramadan maksudnya panas, letih, lelah, penat. Itu maksud Ramadan. Dan kita tahu Ramadan ini mesti musim dia musim panas. Dan saya sempat juga baca kenyataan daripada Jabatan Meteorologi, memang bulan ini bulan panas. Walaupun hujan, bahangnya ada. Panas itu tetap ada. So sepanjang bulan ni kita akan berhadapan dengan cuaca yang agak panas. Untunglah ada dalam dewan ni sejuk. Bilik kuliah pun sejuk, dalam kereta pun sejuk. Tapi kalau betul berjalan di luar tu kita akan rasa panas tu. Dia akan rasa panas. Memang panas. Sebab itu Ramadan itu merujuk kepada panas dan perit melalui suasana siang hari tersebut. Bila Allah perintahkan puasa kepada Bani Israel bulan Ramadan, mereka bincang sesama mereka, mereka divert daripada bulan Ramadan pergi ke bulan Syawal. So dia kata, okay guys, it's quite hot, we cannot fast this month, so we just divert from Ramadan to Syawal. So dia pindahkan suka-suka hati. Allah kata puasalah Ramadan, dia puasa Syawal. Okay, disebabkan dia break the sistem ataupun dia lawan perintah Tuhan ni, sebulan Ramadan ni dipindah ke hari lain, dia add lagi 10 days. Daripada 30 hari ditambah 10 hari sebagai tanda minta maaf. Okay, ya Allah, kita tak puasa Ramadan, kita puasa Syawal, tapi kita bayar penalti lah 10 hari. So jadi berapa hari? Jadi 40 hari. Bila 40 hari, ramai pula yang jatuh sakit. 40 hari kena puasa. Saya rasa jangankan Bani Israel, kan? Bani FST pun akan sakit. Bani ni anak cucu. Kita akan sakit. Jadi 40 hari puasa ramai yang sakit. Bila ramai sakit, dia kata, oh Tuhan marah kot. Oleh demikian, kita add lagi 10 hari sebagai nazar. Kita nazar, dan kita add lagi 10 hari. So jadi berapa hari? 50 hari. Inilah kebobrokan yang ada di kalangan Bani Israel. Yuharrifunal kalima amma wadhi. Mereka tukar ganti perintah-perintah Allah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu sifat Bani Israel. Mereka berpuasa tapi jadi begitulah, jadi cacar marbah puasa mereka. Dan Nabi SAW ada bersabda bahawa puasa afdal, yang paling afdal ialah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud puasa 1 hari, buka 1 hari. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Selang-seli. Disulam. Puasa itu selang-seli.
Itu puasa yang paling afdal. Dan di antara puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah puasa Ashura. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi dapati Bani Israel ataupun kumpulan Yahudi di Madinah berpuasa. Mereka sedang berpuasa. Nabi tanya, "Madza yaf'aluna haula?" Nabi tanya kat sahabat, mereka tengah buat apa tu? Nabi tanya kat penduduk Madinah ni, orang Yahudi ni buat apa ni? Mereka berpuasa wahai Rasulullah. Kenapa mereka berpuasa pada hari ini? Mereka berpuasa pada hari ini kerana pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada ancaman Firaun. So, sebab itulah sebagai tanda terima kasih mereka kepada Allah, mereka berpuasa pada hari Ashura. Ashura 10 Muharram. Mereka akan berpuasa pada hari tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, baginda kata, kalau aku dipanjangkan umur pada tahun depan, la asumanna Ashura tasu'a wa Ashura. Kalau tahun depan aku dipanjangkan umur, aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Supaya Nabi tak sama dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa 10 Muharram, Nabi sebut aku nak puasa 9 dan 10 kerana ana aula bi Musa. Aku lebih aula, aku lebih utama ke atas Nabi Musa alaihissalam. Jadi disebabkan tahun depan Nabi janji Nabi nak puasa 9 dan 10, berlaku atau tidak? Nabi puasa 9 dan 10. Tidak berlaku kerana perintah puasa turun. Difardukan puasa pada tahun kedua hijrah. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi tak puasalah 9 dan 10. Sebab kefarduan puasa telah turun. Dengan turunnya kefarduan puasa, terbatallah hukum puasa Ashura. Jadi tak jadilah mereka puasa. Habis puasa Ashura dikekal sebagai puasa sunat. Puasa sunat. So itu asal usul kenapa kita nak Nabi dan umat Islam melihat bahawa puasa itu dengan turunnya ayat ini maka tidak ada lagi kefarduan puasa selain daripada puasa fardu. Melainkan puasa itu puasa nazar lah. Kalau ada di antara kita yang bernazar, bernazar, kalau saya dapat interview ni seluluh dapat profesor, saya nak puasa sebulan contoh. Sebab tak ada bajet apa. Kalau nazar saya nak bagi 10, saya nak bagi satu fakulti makan seekor unta. Itu kos. Jadi yang tak ada kos puasa je lah diam. Weh, kau dapat profesor tak nak belanja ke? Aku puasa. Nas jimat kan? Dan kita juga tak boleh nazar on behalf orang lain. Kan? Ya Allah, kawan aku interview, ya Allah aku tolong nazarkan untuk dia. Kalau dia dapat besok kata, aku dah nazar untuk kau, kau kena puasa. Tak laku, mana boleh. Pandai-pandai nazar untuk orang lain. So kita dah faham dah puasa umat dahulu. Dan ada satu jenis puasa lagi, puasa tak bercakap. Macam mana Maryam alaihissalam puasa, macam mana Nabi Zakaria berpuasa, dan ada nabi-nabi yang berpuasa tidak bercakap. Memang ada syariat berpuasa tidak bercakap, dan syariat itu telah dibatalkan, telah dinasakh. Kalaulah masih ada lagi, saya rasa dekan kena buat peraturan lah. Pesyarat-pesyarat tidak dibenarkan puasa tak bercakap. Tapi nak mengajar macam mana? Ya, pesyarat kalau tak bercakap mati yo. Nama pesyarat kan, dia kena bercakap. Dia kena bercakap. Kalau tak bercakap tak boleh. Jadi nazar dulu ataupun dulu ada perintah puasa atau orang boleh bernazar, orang boleh berpuasa tak bercakap. Maryam alaihissalam bila dia datang dengan baby iaitu Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Maryam jangan bercakap. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Wahai Maryam, makanlah, minumlah, serahlah diri kepada Allah. Kalau ada orang ajak berbicara dengan kau wahai Maryam, katakan kepada mereka, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku telah bernazar berpuasa, iaitu berpuasa tidak berbicara dengan sesiapa pada hari ini. Jadi ada nazar berpuasa tak bercakap. Boleh tak orang FST bernazar untuk tak bercakap?
Boleh atau tidak? Tak boleh lah, sebab saya dah bagi tahu hukum tu telah dibatalkan. Jadi macam mana kalau kita dalam pentadbiran kita tiba-tiba nazar tak bercakap 3 hari? Ada mesyuarat fakulti, ada mesyuarat jabatan, tak cakap, diam. Jadi tak ada dah. Tapi kalau kisah Maryam tu, saya minat cerita kisah Maryam ni. Bila Maryam alaiha assalam, mengikut beberapa tafsiran ulama, Maryam hilang tak lama. Dia bukan hilang 3, bukan hilang 9 bulan sampai dia nak pregnant, take time 7 to 9 months. Tak ada. Dia hilang untuk beberapa hari, balik dalam keadaan baby dah ada. So ada ulama bincang, dia orang bincang tempoh Maryam mengandung ni terlalu singkat. Sebab dia kalau tengok dalam Quran tu dia ada fa, bukan tahu fufa. Kat mulalah bulan puasa ni, tengok apa saja rasa, tengok tasik dekat UKM pun haus. Tengok tasik, sedapnya air. Pun tasik sebelum-sebelum tak terlintas pun keruh pun tasik tu. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasul rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya. Tengok ada fa. Ulama bincang dari sudut fa ni, fa ini tempoh sesuatu perkara berlaku dengan begitu fast. Satu demi satu berlaku, pap, dia bersusun berlaku. Kalau datang summa, dia tempoh panjang. Kemudian tak, dia terus berlaku. Maryam pergi, malaikat datang, terus ditiupkan roh, terus mengandung, dapat baby. Dia jadi pantas begitu. Sebab itu dia diriwayatkan mengandung dalam umur 16 ke 17 tahun. Dia muda sangat. Nama Maryam ini disebut dengan Maryam Batul. Batul ni perempuan yang suci. Tahirah, perempuan yang bersih. Suci bersih. Allah sucikan Maryam. Tapi bila anak dara yang baik terkenal dengan kewarakan dia dalam ibadat, dalam mengasingkan diri, beribadat kepada Allah, dan tidak campur dengan lelaki, tunduk diri dalam bercakap dengan lelaki, dia memang sangat jaga iffah, kemuliaan, kesucian diri dia. Tiba-tiba datang dengan baby. Jadi engkau jadi macam tu lah. Tak sangka. Banyak benda tak sangka. Engkau jadi macam tu. Maryam, engkau bapa engkau baik, mak engkau baik, engkau keturunan baik, engkau sendiri baik. Allah beritahu Maryam, apa saja tomahan, apa saja orang cakap, you don't respond. Ever. Jadi senyap. Jangan cakap. Dalam banyak keadaan, kalau kita difitnah, kita bertanggungjawab untuk defend. Betul tak? You tuduh I tak buat tau. Jangan cakap macam tu, saya tak buat, saya tak terlibat pun. Orang biasa akan defend diri dia daripada sesuatu tomahan, sesuatu fitnah. Tapi dalam isu Maryam ni, Allah kata Maryam ni jangan cakap. Habis, aku akan defend kau. I will defend on behalf you. Saya akan buktikan kau adalah seorang wanita yang suci. Betul. Itu yang Maryam bawa baby tu, kemudian tanya Maryam, kau macam ni macam tu. Fa asyarat ilai. Dia tak bercakap. Dia guna bahasa isyarat, dia tunjuk baby tu. Fa asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Tiba-tiba baby yang dalam dakapan ibu tu bercakap. Tak kelang kabut orang. Semua jadi kelang kabut. Baby bercakap. Jangan main. Allah bagi Nabi Isa AS masa dalam dakapan ibu bercakap. Sebab itu, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu fitnah berlaku, kita tak sempat nak defend. Leave it to Allah. Serius cakap, leave it to Allah. Satu hari lagi, nanti Tuhan akan jawab. Tak semesti semua tomahan, semua tuduhan, you nak buat live, you nak buat cerita, update status,
buat tu tak payah, buang masa. Ya, you boleh bercakap, tapi kalau orang tak percaya tak apa. Sampai satu tahap, kita kata kita serah pada Allah. Kebenaran pasti akan kelihatan satu hari. Tapi manusia ialah dia gopoh kan, dia nak cepat result. That is a problem. Okay, fine. So itu keadaannya. So itu saya nak beritahu, puasa Maryam tak bercakap, Nabi Zakaria illa ramza, dan mereka berpuasa tak bercakap tapi guna bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ni pernah wujud. Zaman-zaman itu bahasa isyarat wujud. Sekarang ada bahasa isyarat kan? Sekarang ada bahasa isyarat. Di Masjid Bandar Seri Putra, kita pun ada point seorang ustaz yang boleh berbahasa isyarat, berikan pencerah bagi bahasa isyarat itu untuk OKU yang ada, yang datang ke Masjid Bandar Seri Putra. Kita di antara masjid yang awal kita buat. Kita buat satu corner dekat ujung masjid tu, kita letak kerusi, ustaz tu duduk, OKU, kebiasaan ni yang pekak lah kan. Yang pekak. Mereka akan datang duduk situ, 10-12 orang duduk situ, ustaz tu akan menghadap dia orang, ustaz tu akan cerita, akan bagi bahasa isyarat. Jadi dia orang faham. Khutbah Jumaat pun sama juga. Ceramah-ceramah perdana pun sama juga. So mereka juga bertanggungjawab untuk dapat maklumat. So bagi saya, bahasa isyarat ni wujud. Saya pun tahu juga lah sikit-sikit bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu. Ni bahasa isyarat bukan? Semua faham tak? Semua faham. Ni? Minum atau bahasa isyarat lah tu. Tu semua faham bahasa isyarat. Kalau gini, tadi terror sangat. Gini, ni, maksudnya apa? Tak faham? Tak perlu. Itu direct translation tu. Ni. Hitam manis. Boleh Faiz? Lepas ni ustaz mana ceramah? Dia sebenarnya gini ya, 2 jari je. Gini ya, 2 jari. Kalau dia lebih manis, 5 jari lah. So, jadi kita jelas bahawa puasa umat terdahulu dan puasa, bagaimana puasa Syura itu dibatalkan dengan kefarduan puasa 30 ke 29 hari bagi orang Islam. Jadi puasa dalam Al-Quran ini dia ada 2 bentuk huruf, Tuhan sebut 2 bentuk kalimah. Sirah dia ada 2. Pertama sekali siam, sad ya alif mim, siam. Satu lagi saum, sad waw mim, saum. Siam, saum. Kalau sad ya alif mim, siam, yang membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Manakala saum, sad waw mim, saum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dua-dua melibatkan mulut. Satu makan dan minum, satu lagi bercakap. Di antara dua ni, agak-agaknya mana satu Tuhan lebih suka? Menahan mulut daripada makan dan minum atau menahan mulut daripada bercakap benda yang tak baik? Menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak baik itu lebih disukai oleh Allah daripada menahan mulut daripada makan dan minum. Menahan mulut daripada makan dan minum semua orang boleh buat. Tapi menahan mulut daripada bercakap perkara yang tak baik, tak semua orang boleh buat. Menahan mulut daripada makan dan minum hanya 30 hari sahaja di bulan Ramadan. Tapi menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah sepanjang hayat. Betul kan? Apa maksud, apa artinya kalau seseorang itu hanya berjaya menahan mulut daripada makan dan minum, tetapi tidak berjaya menahan mulut daripada bercakap perkara yang Tuhan tak suka? Jadi tidak membawa maksud puasa yang sebenar. Tidak membawa maksud yang mendalam. Sebab itu, saya bila baca kisah-kisah para ulama ni, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bila masuk bulan puasa, mereka stop semua kelas. Kelas semua stop. Kelas-kelas pengajian di masjid, madrasah, semua stop. Tak ada dah kelas pengajian. Apa yang mereka buat? Mereka akan capai Quran, akan hidup dengan Quran sepanjang bulan Ramadan. Sebab itu mereka boleh khatam 15 kali, 20 kali, 30 kali,
Khatam Quran. Kalau khatam Quran 30 kali, satu hari satu Quran dia baca, 30 juzuk. Kan? Jadi maksudnya mengajar pun mereka stop. Takut dalam mengajar tu ada terkata, ada bercakap, ada benda tak. Jadi stop. Mulut ini sepanjang bulan Ramadan nak kata puasa daripada bercakap benda lain, hanya baca kalam. Sebab tu mereka boleh khatam banyak. Kita tak boleh nak elak lah dalam suasana kita kerja. Cabaran kita lagi banyak. Kena pula pensyarah dekat universiti. Kita ada banyak komitmen. Kita kena mengajar. Kan? Kena marah student assignment tak hantar. Kan? Ada yang buat assignment dia palagiat. Macam-macam cerita ada. Kita kena marah student. Sebab kita kena didik dia orang asuh. Tapi kalau marah untuk tujuan mengasuh, membetulkan, tak adalah boleh. Tak boleh. Boleh je, tapi dalam ruang lingkup yang berhikmah dan juga berhemah, sebab mereka adalah generasi yang akan datang. So betulkan mereka daripada kesilapan-kesilapan yang mereka buat itu dengan cara yang matang. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, di hujung ayat 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Dia adalah sangat trigger. Sebab natijah yang ingin dicapai melalui puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan beroleh takwa. Jadi kesimpulannya, keseluruhan ibadat puasa ini, yang saya puasa siang hari, saya berqiyamul lail, saya tarawih, saya baca Quran, saya bersedekah, saya berzikir, saya doa, saya bayar zakat, semua itu nak pergi pada la'allakum tattaqun. Dia puasa tu datang dengan package. So la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. So takwa itu perlu diberi right definition. Kena beri definisi yang betul supaya kita dapat capai dan kita boleh buat target. Sasaran itu clear. La'allakum tattaqun. Takwa ini macam-macam ta'rif orang bagi. Tapi dalam banyak-banyak ta'rif ni saya rasa tak ada satu ta'rif yang dapat challenge ta'rif yang diberi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma makna at-taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya." Takwa ini ada 4 rukun dia. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, buat persiapan untuk jumpa Allah. 4 ni. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca dan amalkan Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah. Ini 4 ni namanya rukun. Rukun takwa. Tak boleh hilang salah satu. Daripada 4 rukun ni, kalau satu hilang, dia cacat. So 4 ni, so kita punya puasa tahun ini, KPI puasa kita, Key Performance Indicator puasa kita untuk capai 4 target ni. Macam mana you nak buat measurement, itu kita kena lihat balik. Saya nak buat measurement untuk 4 ni, capai tak capai? Takut kepada Allah. Ada atau tidak di bulan puasa? Ada. Macam mana saya nak kekalkan rasa takut dan kehadiran Tuhan ni, yang God conscious ni, dalam bulan-bulan yang lain? Macam mana saya nak kekalkan? So measurement. Kita tak boleh nak buat satu kaedah. Kita sendiri yang boleh measure benda tu. Kita sendiri yang dapat menilai capai ataupun tidak. So takut kepada Allah. Bulan puasa ada tak rasa takut pada Allah? Ada. Lapar punya pasal, ramai orang takut Tuhan. Sebab itu indeks jenayah drop, ya, kes-kes kurang lah bulan puasa. Ya. Kalau orang datang nak mengumpat pun, kau tahu tak Siti tu, jangan, bulan puasa tak boleh ngumpat. Bulan Syawal. Ingat kan tak nak langsung dah. Tak, dia minta tanggung. Dia minta postpone sampai bulan Syawal. Soal rasa kewujudan Tuhan. Dia iman kepada Allah ni, dia tak boleh taklid, dia tidak boleh ikut-ikutan. Kalau orang kata, yakin tak Allah tu ada? Yakin? Macam mana tahu yakin Allah ada? Ya, silibus tingkatan 4, tingkatan 5 dulu sibuk macam itulah. Jadi dia ikut silibus.
Di knowledge dengan practical dan juga you feel dua benda yang berbeza. Sangat beza. You boleh tahu dalam Quran ni sebut dalam ayat-ayat sebut Allah itu wujud. Macam mana you nak rasakan Allah itu wujud? Macam mana rasa Allah itu wujud? Dan setiap detik ketika kehidupan saya, nafas saya, denyutan jantung saya, nadi saya, semua ini tidak akan berlaku dengan izin. Tidak akan berlaku kalau tanpa izin Allah. Saya bernapas, udara. Semua ini dengan izin Allah. Saya keluar daripada dewan ni, saya keluar nak pergi kereta tengok pokok kayu. Tiupan angin, hujan, matahari, semua membahasakan wujudnya Tuhan yang mengatur sistem dunia ini, sistem kehidupan manusia. You mesti sentiasa rasa. Masa makan nasi pun, dia kalau boleh tengok nasi itu dia akan dapat insaf. Masya Allah, Tuhan bagi makan nasi. Tanam satu biji padi, tumbuh tangkai, keluar pula padi, lepas tu dia sistem, Masya Allah. Tahu tak bila kita makan ikan? Kemung siku atas meja, atas meja 5-6 ekor lah. So setiap seorang satu ekor. Ikan tu dia bukan satu kebetulan. Dia adalah satu ketetapan. Tuhan jaga ikan kembung tu daripada laut sampai atas meja kau yang pun. Tuhan kata ikan tu Farid punya satu hari nanti. Tuhan jaga untuk saya sampai atas meja saya. So masa saya makan tu saya kena rasa terima kasih pada Tuhan. Saya rasa nasi, makanan-makanan yang lain pun sama juga. So, semua itu membahasakan dan mengingatkan saya kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada God conscious. Sentiasa ada God conscious. Ada ingat dhamirun ay qadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Sentiasa rasa. Kalau yang ni ada, saya yakin Prof kat Malaysia ni orang Islam yang pegang apa saja jawatan, dia tak akan buat salah. Dia takkan buat salah. Dia takkan pecah amanah, kes rasuah. Dia tak masuk kan orang Islam ambil rasuah. Orang beriman mencuri. Tak masuk. Dia tak masuk. Sebab itu Nabi sebut ketika dia mencuri itu bukan seorang Muslim, bukan seorang mukmin. Ketika dia bukan. Hina yazni wa huwa al-zani hina yazni wa huwa laysa bimumin. Begitu juga mencuri ke apa saja dia buat, dicabut iman daripada hati dia. Sebab kena ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu paling basic. Setiap 12 ayat baca Quran, setiap 12 ayat ingatkan kita kepada takut pada Tuhan. Setiap 12 ayat. Ya. Sebab itu kita mesti merasakan God conscious ni khauf, rasa takut. Takut yang mendekatkan, bukan takut yang menjauhkan. Kalau kita takut pada makhluk, mungkin kita jauh. Kalau dulu jalan Bangi ni kan, Selekor sampai dekat kubu Cina, orang kata kawasan tu keras kawasan tu keras sikit. Memang keras tak? Kawasan tu keras, aku nampak ada benda melintas. Saya lama guna tak ada rasa apa pun. Jadi kalau kawasan tu kawasan keras, kita akan rasa apa? Takut. Kita akan kalau boleh elak. Ada orang kita tak suka, kita akan elak. Jadi kita tak suka, kita takut pada makhluk, kita akan jauh. Tapi dengan Allah, takut yang mendekat, bukan takut yang menjauh. Saya takut, tapi saya kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kemudian takut itu saya sadurkan pula dengan pengharapan, raja. Takut itu saya sadurkan dengan pengharapan. Aku takut ya Allah datang kepada engkau dengan pengharapan. So itu jalan kembalinya untuk cari Tuhan. Saya masih mula-mula belajar dekat Jordan. Bila saya convert, lepas saya convert ni 1990 saya convert. Saya belajar dekat Kelantan, saya belajar mengata-kata. Lepas tu saya dah belajar baca Quran, saya boleh baca Quran. Bila saya baca Quran, saya hafal Quran, saya jadi imam. Saya rasa terkilan, saya tak faham apa saya baca. Saya terkilan, saya kata apa benda aku baca ni? Makmum semua syok aku jadi imam. Tiba-tiba saya pula rasa tak syok jadi imam. Because saya tak faham apa saya baca. So macam mana nak bagi faham apa saya baca? Saya kena belajarlah. Saya kena belajar bahasa Arab. Sebab Quran itu bahasa Arab. Saya kena belajar bahasa Arab. Kalau saya nak faham apa saya baca. Itu yang saya pergi Jordan. Dia kata kalau nak belajar bahasa Arab, kena pergi negara Arab lah. Sama ada Mesir ke, Jordan ke, Saudi, Madinah, Saudi ke, mana-mana negara Arab. So saya apply beberapa negara Arab, saya dapat Jordan. Saya pergi Jordan. Walaupun asal qualification saya memang tak layak. Sebab saya tak ada bahasa Arab, tak ada syariah, tak ada Al-Quran Sunnah. Saya ambil SPM sendiri pula.
Semua subjek-subjek tu saya ulang kaji sendiri, saya baca sendiri. Semua dapat kredit. Dia nak kredit aja masa tu, dapat 5.4 okey lah. Prof Isak lain lah, dia straight A. Kita orang kampung susah, jadi nak belajar pun semua sendiri kan. Dapat saya hantar translate sijil tu, hantar permohonan melalui kedutaan Malaysia di Jordan, dapat masuk ke Universiti Al-Bait Jordan. Sampai Jordan tu saya nak belajar bahasa Arab supaya saya boleh faham Quran, itu je, bukan jadi penceramah pun. Tak ada pula kata siapa-siapa nak jadi penceramah mesti pergi Jordan, mesti pergi Mesir. Tak ada. Itu bukan hasrat asal saya. Hasrat asal saya ialah untuk belajar bahasa Arab, saya nak faham apa saya baca. Saya rasa sangat terkilan macam mana saya baca Quran ni tapi saya tak faham. Sedangkan Quran itu adalah panduan hidup saya. So masa saya belajar ni, saya pernah tanya dengan guru saya dekat Jordan. Saya kata, Syekh, dia ni ulama besar daripada Iraq. Masa berlaku krisis di Iraq, dia orang ramai yang migrate to Jordan. Sebab Raja Mendiang, Raja Hussein ni dia ada hubungan baik dengan Saddam Hussein dulu. Zaman dia orang baik ni, Saddam Hussein pasang pipe daripada Iraq pergi ke Jordan bagi minyak free. Banyak benefit yang Jordan dapat daripada Iraq sebab dia sepadan lah. So dia dah, bila migrate, profesor ni migrate daripada Universiti Baghdad pergi ke Universiti Al-Bait. Masa tu Universiti Al-Bait baru lagi. Target Universiti Al-Bait adalah untuk menghimpunkan the best professors, the best lecturers, the best scholars in the world dekat Universiti Al-Bait. Memang dia capai, dibuat. So beruntunglah saya dapat belajar dengan mufti Iraq, saya dapat belajar dengan ulama-ulama besar daripada Iraq, daripada Jordan di Universiti Al-Bait. So kita ada special class dengan Profesor Dr. Qahtan Abdul Rahman Ad-Duri. Tanya dengan dia, sekali masa saya duduk, saya kata, Syekh, saya dah baca dah banyak kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, tapi saya masih tak dapat merasakan manisnya iman. Tahu biasa cakap kan, kemanisan iman. Kalau kemanisan kuih akok tu boleh dapat rasa, saja pilih kuih tu sebab ramai orang suka. Kuih akok boleh sebut kuih lain, tapi saja pilih kan. Saja nak bagi dia ujian lebih sikit pagi-pagi. Kena pula kuih akok dia bakar dengan sabut. Sedap tau. Sedap. Tuan dari Kelantan? Bukan? Johor. Orang Johor pun suka kuih akok. Punyalah dia punya doktrin tu bahaya sangat. Saya kata manis tu macam mana saya nak dapat rasa? Saya tak dapat rasa pun. Dia sebut dengan saya senang. Dia kata, ya ibni, dia kata, wahai anak, dia kata, yang kamu baca ni melalui buku akidah, buku itu, buku ni, semua itu adalah kaedah-kaedah yang disajikan. Satu campur satu dua, dua campur dua empat. Itulah dia. Tapi kalau kamu nak lihat rasa kehebatan kewujudan Allah, baca Quran dan baca translation dia, faham maksud-maksud dia. Betul, saya balik-balik, saya cuba buat. Memang saya dapat apa yang saya cari, manisnya iman melalui Al-Quran. So the solution daripada Al-Quran. So pertama sekali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita takut ni, bulan puasa ada juga yang tak takut. Manusia-manusia yang tak takut ni ada, bukan tak ada. Ada. Kita katalah kalau sebelum bulan puasa 10 kes jenayah, bulan puasa 2, bukan tak ada langsung, ada. Sebab orang kata seperti mana Nabi SAW bersabda, bila masuk bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Masuk bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Belenggu maksudnya dirantai lah. Kita pun tak tahu macam mana fizikal syaitan itu. Tapi ada orang cakap dengan saya, kalau nak tengok fizikal syaitan tu, tengok dekat rencana MU. Sorry Faiz dia enemy saya Faiz. Dia kawan badminton, Faiz, Dr. Idris, satu jemaah kami di masjid. So saya ada social time dengan sahabat-sahabat saya di ahli Korea, di Bandar Seri Putra. That's my social engagement with my colleagues dekat taman itulah. Kalau nak tengok macam mana rupa syaitan tu, ada kat situ.
Dia pegang ada tongkat, kata orang. Saya pun tak tahu siapa yang pernah lihat. Tapi Nabi pernah gambarkan dalam beberapa riwayat, dia ada tanduk, dia ada ekor, adalah. Jadi nampaklah, similarity tu ada kat situ. Sebab tak tahu lepas saya syarah ni masih lagi nak sokong MU, Wallahualam lah. Lemah iman tuan-tuan sebenarnya. Jadi sebab itu sokonglah Liverpool. Tak ada Liverpool sini. Tak ada. Profesor Liverpool tak minat bola. Liverpool tiba-tiba JDT. Ialah syaitan itu dibelenggu. Dia, kita kena faham terminologi dulu. Iblis dengan syaitan, apa beza dia? Saya masa saya belajar mula-mula lepas convert ni pergi masjid, saya duduk masjid tengok ustaz-ustaz mengajar, dia kata iblis itu adalah general dia, syaitan itu adalah dia punya battalion. Saya kata, ya lah kot, sebab kita mu'alaf kan, terima je. Bila saya dah pergi belajar, saya baca Quran, saya baca kitab, saya dapati bila diterjemahkan, bila dikeluarkan kalimah iblis dan juga syaitan daripada Al-Quran, kemudian dikaji latar belakang kalimah dan juga apa signifikan pemilihan nama itu kepada makhluk tersebut, baru kita nampak iblis itu adalah nama makhluk yang kufur pada Allah di dalam syurga, yang asalnya jin. Syaitan itu adalah sifat dia. Sifat. Kan kau ni perangai macam syaitan. Dia tak kata perangai macam iblis, jarang. Tapi syaitan. Sebab syaitan itu asal perkataan syatana. Syatana. Kan? Kalau dia tengok syatana, yashtinu, Washington, dia kat sama. Syatana. Shintanun. Syatana bermakna ibta'ada, menjauhkan. Syaitan ini sifat dia akan menjauhkan kita daripada mentaati perintah-perintah Allah. Manakala iblis pula adalah nama dia yang juga ada signifikan sifat dia. Apa dia? Suka mengaburkan pandangan manusia daripada melihat benda baik, dilihat benda buruk. Yang baik itu diperlihatkan buruk, yang buruk itu diperlihatkan baik. Dia terbalik. Yang baik itu dia nampak tak elok ni, yang tak elok, elok ni. Itu kerja iblis. Iblis ni, iblis labasa, yalbisu, iblis, dia semua perkataan pada lambasin, labas. Pakai, libas, ni semua libas, baju pakai. Tutup kan? So, iblis itu dia suka menutup benda yang baik itu biar nampak tak baik. Dia nampakkan yang benda yang tak baik. So, kita tahulah, lepas ni memang itulah kerja iblis. Menjauhkan kita. Dan bulan puasa pun ada tak? Dia masih ada. Walaupun dia tak ada, tapi hulu balang. Dia asuhan. Dia ada. 11 bulan dia asuh, takkan tak ada kesan. Bisa ada kesan. Sebulan dia take off, dia direhatkan, tak disuah. Disuah ke? Tak ada. 11 bulan kot, dia relax. Dia kata, aku dah asuh cukup dah ni. Tak ada hal lah bulan puasa. Ya. Sebab tu masih ada lagi yang saki baki tadi. Dia ada pada tahun 2019. Prof Isak pun tahu cerita ni. Di masjid kami motor hilang bulan puasa. Bulan puasa hilang pula waktu maghrib. Kita masjid Bandar Seri Putrajaya ni kita dapat buku puasa. Lepas tu bila motor tu dah hilang, orang tengok kat CCTV. Tengok CCTV, hamba Allah, kurus, tinggi. Dia, hamba Allah dekat CCTV nampak kurus, pakai kopiah, datang masuk masjid. Tapi disebabkan CCTV ni jenis cak ayam. Kita kan bila buat tender nak pilih, mana yang murah, itu kita pilih. Inilah jawapan dia. Kau nak beli yang murah, cak ayam, China brand, bukan tahan lama pun. Kalau yang elok sikit, mahal lah, 300. Tak, kita mesti jimatkan duit fakulti. Beli yang murah. Dah sebulan lepas, mikrofon tak boleh pakai, kamera tak boleh on. Macam-macam. Kita mesti buat penjimatan. Ini dasar. Banyaklah kau punya dasar. Kalau 3 bulan sekali kena repair, sama je pimai-pimai tang tu. Cina ni apa tak boleh buat? Mak ayah ni tak boleh buat. Semua dia boleh buat. Dia boleh copy paste semua benda. You nak apa bagi tahu je. Dia punya nak copy paste orang punya kerja, semua dia boleh buat. Kan? Jadi bila dia masuk, tengok kat CCTV tak nampak kabur-kabur. Tapi nampak pergerakan dia ni nampak. Dia pergi ke kemah,
Dia mula datang depan masjid tu, dia tengok tempat motor yang parking tu, dia tengok handle motor yang mana tak lock, dia cam dulu. Kan dia cam, dia dah okey, dia pergi ke kemah, dia buka puasa kat kemah dulu. Kita setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun 600 ke 700 orang, kadang-kadang 1000 orang buka puasa. Buka puasa dulu, baru buka puasa, dia solat maghrib. Solat maghrib. Lepas solat maghrib, dia berdoa. Kita nampak dalam CCTV tu, dia berdoa. Agaknya dia doa, ya Allah permudahkanlah untuk aku cuci motor. Barangkali itulah doa dia. Makbul. Bulan puasa doa makbul. Dia pun keluar cepat-cepat. Dia lagilah dia keluar. Keluar cepat-cepat, dia tolak motor tu pergi ke tepi. Entah macam mana dia buat handle motor tu, dia boleh start engine, dia jalan. Hilang. Disappear. Tak nampak lah. Buka puasa, lepas buka puasa dia curi. Tapi yang paling saya nak marah tu, dia curi tu motor saya. Motor Nazir dia curi. Tak, motor X5 je. Bro, murah je. Sebenarnya sebulan 2 bulan sebelum tu saya dah bawa kat kedai dah. Saya dah tanya, saya nak trade in motor ni. Sebab kawan-kawan tu Perli saya, dia kata, woi kau tinggi naik motor S5, nampak macam galah lah, tak cantik lah, apalah itulah. Diorang kempen suruh saya beli motor besar, motor bike. Ini semua setan untuk mengasuk saya suruh. Suruh beli motor besar. Saya kalau motor besar saya tak pergi masjid, terlepas ke tempat lain, susah. Iya, ada motor besar di Serapan dekat ni, Seri Menanti. Makan tengah hari dekat Temerloh. Hilang akal cerita. Takut dia kata tak boleh ustaz, motor tak boleh simpan, dia kena panaskan enjin. Panaskan enjin tak dekat-dekat. Dia macam tu ada punya hasutan-hasutan tu. Jadi memang dalam transition tu, nak beli tak beli, nak beli tak beli. Kena curi dengan orang. Tapi saya dah halalkan lah. Halalkan lah. Itu dah tuntut dekat akhirat, kesian ni. Tapi curi itu tak salah. Saya halalkan barang saya tak tuntut dah, tapi perbuatan curi tetap salah. Yang tu saya tak boleh halalkan, mana boleh saya write off curi. Curi, okey, curi awak dikira tak salah. Boleh. Curi tetap curi. Dia sama macam masa banjir dekat Shah Alam kan, bila banjir besar tu air masuk dekat Maidin kan. Satu taman tu habis tenggelam, orang nak pergi makanan apa semua tak ada, pecah masuk kat Maidin. Kan, mencuri makanan apa semua. So, owner dia kata saya halalkan. Kau boleh halalkan makanan, tapi perbuatan itu tetap berdosa. Dan masalahnya pula yang pergi mencuri, kalau curi makanan tak apa. Rice cooker. Kau makan rice cooker ke pelik ke? Blender, rice cooker kan. Pembakar roti. Pelik. So maksudnya janganlah rasa happy go lucky, syaitan tu sudah dibelenggu, masih lagi ada yang penjelmaan iblis. Jadi bulan Ramadan, bulan untuk kita pertingkatkan God conscious. Yang keduanya bulan syukur. Ni KPI yang kita nak capai ni. Keduanya bulan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni apa? Qanaah. Rasa cukup dengan pemberian Tuhan. Jangan pernah ada siapa-siapa kita yang berasa tidak puas hati dengan pemberian Allah. Sentiasa rasa tak cukup. Kalau rasa tak cukup ni, bagi tahu saya bila kita akan rasa cukup. Can you tell me? Dia tidak ada satu ketetapan untuk manusia rasa cukup. Saya ada kawan bilioner. Bila masa dia kata dia cukup? Bila jumpa? Ustaz tolong doa, minggu depan saya nak pergi ke Oman, ada tender nak ni. Dia duit rumah 58 juta. Duit sikit punya banyak. So kalau fikir balik, apa lagi dia nak cari Tak cukup ke? Saya nak tanya tak cukup ke? Dia kata no, benda ni kena teruskan. Sebab dia dalam dunia bisnes ni dia very kompetitif. Sangat bersaing. So kalau 5 orang ni dia adalah industry player, dia katakan oil and gas industry player, dia masing-masing akan mencabar. Aku nak tengok siapa dapat tender. Aku nak tengok itu ke. Dia sampai ke satu tahap, dia nak tengok dia sentiasa ada kat depan. Bukan nak duit pun. Apa je dia nak makan. Tapi manusia ni sampai ke sudah rasa akan takkan ada rasa cukup. Eloklah kalau
kita rasa kita sebagai seorang Muslim bawa masuk perasaan cukup, syukur, terima kasih ya Allah, qanaah. Ini salah satu ciri orang beriman, rasa cukup. Dia jadi rasa tak cukup sebab kita suka compare kita dengan orang lain. Betul tak? Kita ada kancil, kita ada Myvi, cukup lah. Bersyukur dulu, terima kasih ya Allah ada. Sebab ada orang kereta pun tak ada naik motor. Ada orang motor dia kena curi. Ada orang ada motor je. Yang ada motor bersyukur sebab ada orang motor pun tak ada basikal aja. Jangan kata saya melawak. Memanglah kalau duduk Bandar Baru Bangi ni orang UKM tak akan jumpa. Tapi cuba pergi ke Sabah Sarawak, pergi kawasan pendalaman di Kedah tu. Ada orang bersikal aja, motor pun tak ada, Pak Long naik bersikal. Kalau pergi ke Ranau, kawasan Kundasang, saya buat program-program dakwah di kawasan pendalaman, bersikal pun tak ada, orang jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukurlah sebab ada kawan di kaki pun tak ada. Betul tak? Sama ada kena potong sebab aksiden ataupun kena diabetik. Kena bersyukur. Yang tak ada kaki duduk kat wheelchair bersyukur atau tidak? Tak payah dah lah Ustaz sebab dia dah kira maksimum. Tak, dia kena bersyukur juga. Sebab masih ada nyawa lagi, masih hidup lagi. Tuhan bagi peluang untuk hidup lagi. So, pusing ikut mana pun, kita tidak boleh lari pada sifat bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dengan apa yang kau berikan kepada aku pada hari ini. Sangat terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syukur Allah tambah. Kalau tak syukur, ingat azab Allah sangat pedih. Sebab ada orang dia rasa tak cukup. So kita kena bawa sifat rasa cukup dalam kehidupan ini. Tapi itu tidaklah bermaksud saya dah bisyarah kanan, cukuplah berdasarkan pada ceramah Ustaz Farid semalam tu, saya bersyukur. Tak bolehlah macam tu. Dah stop tak nak tulis jurnal, tak naklah buat penyidikan, FHCS pun tak apa. Bersyukur Ustaz apa yang ada ni. Jadi payahlah KPI kita pula sangkut dekat fakulti, dekat jabatan. Satu, keduanya itu salah panduan dalam bersyukur. Saya mesti tahu Allah letak saya dekat UKM sebagai pensyarah, saya ada tanggungjawab sebagai pensyarah. PNP, penyelidikan, penulisan, persidangan, semua itu sudah menjadi nature kehidupan saya sebagai seorang academician. Kalau duduk saja tak buat apa-apa, Cik ni sebagai apa ya? Academician, ada tulis jurnal, ada penyelidikan, tak ada. Academician ya. Jadi susah nak faham. Jadi sama juga. Jadi itu jangan salah diarti. Jadi kita mesti faham. Begini, saya ditakdirkan jadi ahli akademik, so saya kena faham. Selain daripada saya mengajar, saya tanggungjawab yang lain yang perlu saya buat untuk capai satu pencapaian untuk saya boleh menjadi seorang ahli akademik yang diberi tanggungjawab dan buat yang mana kita duduk di sinilah, kalau tak payahlah. Saya di kuis pun sama juga, Universiti Islam Selangor. Nak kerah kawan-kawan ni suruh tulis, saya dah pensyarah kanan ada 54 orang. Tapi nak tengok dalam 54 orang ni berapa orang yang menulis, berapa orang yang saya kena buat semua tu. Saya kena buat profil, saya kena semak. Tapi dekat UKM ada sistem kan? Prof boleh tengok melalui sistem. So kita pun tengah bina sistem juga untuk kita upload semua maklumat pensyarah dalam tu supaya kita boleh monitor. Kita bukan nak mengintai-intai, tapi kita nak suruh dia buat something. Biar berbaloi lah dengan wujudan dia dekat fakulti. Sebab dunia akademik dengan dunia penjawat-penjawat awam di luar sana tak sama. Academician ni dia tak ada seniority tau. Kalau walaupun saya dah mengajar 20 tahun, kawan ni baru 10 tahun, tapi jurnal dia cukup, research cukup, dia punya produk dia ada, IP ada, apa semua ada, dia lagi laju pergi daripada dia dah 20 tahun. Tak ada apa-apa. Betul bro? Sebab dia ukuran itu bukan sebab senior. Sebab itu kita kalau boleh senior jangan tertinggal. Itu kita selalu sebut. Saya lah di UIS saya sebut.
Jadi itu yang kedua ni kena syukur. Jadi bulan puasa ni kita nampaklah siapa yang bersyukur, siapa yang tak bersyukur. Jadi kita nak bawa syukur ni dalam dua bentuk kata Imam Ghazali. Pertama sekali melalui perkataan, ada lafaz syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ada lafaz-lafaz ni terbit daripada lisannya. Yang keduanya melalui perbuatan. Imam Ghazali sebut bahawa syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Kalau nak tengok saya ni bersyukur atau tidak, tengok ke mana saya bawa diri saya ni. Dalam kehidupan saya, harta saya, pangkat saya, jawatan saya, wang ringgit saya, gaji saya, ke mana saya bawa? Ada tak saya bawa mencari keredaan Allah atau bawa ke mana? So kalau saya berada di track yang betul, insya-Allah saya dikategorikan sebagai orang bersyukur. Kalau tidak, saya tergolong dalam golongan orang yang kufur. Sama juga mata saya, telinga saya, mulut saya, kaki, tangan. Bila sebut telinga ni, di telinga ni dia ada telinga, semua orang boleh mendengar kan, telinga. Dia panggil apa bacaan bunyi Prof? Decibel. 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 Itu disable kan? Ni decibel. Decibel ni dia adalah frekuensi untuk orang dengar bunyi, betul? Bunyi. Manusia akan start dengar daripada 30. 1 hingga 30 manusia tak dengar. Dia punya bacaan 1 to 30. You akan hearing from 30. Ke atas baru you dengar. 1 hingga 30 kita tak dengar. Allah hijab, tak kasih kita dengar. Kalau Allah buka, percayalah pada saya, kita tak boleh tidur malam. Lipas yang berjalan bawah katil kita, kita akan dengar. Tapak kaki lipas tu kita akan dengar. Sebab kucing dengar. Kucing punya ketajaman dengar lebih tinggi daripada manusia, betul tak? So Allah bagi kita tak dengar supaya ada keharmonian dan juga kemakmuran dalam hidup. Kalau tak, daun pokok mangga kita, daun jatuh sebelah rumah tu bunyi macam durian jatuh. Macam mana tidur? Sebab itu dalam sistem body manusia ni, pertama sekali yang shutdown masa kita tidur apa dia? Telinga ke mata? Telinga. Telinga kena shutdown dulu baru mata boleh tutup. Kalau telinga tak masih dengar lagi, mata kita takkan tutup. Sebab itu bila sesuatu bunyi, you pasang alarm kan? You pasang alarm. Bila bunyi, mata kita akan terbuka. So Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Tengok semua yang Tuhan bagi satu persatu. Jari jemari saya, mulut saya, kan? Mulut yang sama tapi saya boleh cakap 5 bahasa. Saya boleh cakap Tamil, boleh cakap Hindi, boleh cakap Urdu, boleh cakap Arab, boleh cakap English, boleh cakap bahasa Melayu. So lidah yang sama, lisan yang sama, tapi kena bolak-balik lah. Anak-anak saya masa kecil saya ajar cakap Tamil, masih tak nak cakap. Sebab dulu Tamil saya pun sangat very broken Tamil lah dulu. Sebab saya lahir membesar di kampung Sungai Cho, Rawang, Hulu Selangor, kampung, budak kampung. So keluarga Hindu satu je, yang lain semua keluarga Melayu. So memang banyak bahasa Melayu digunakan di kampung. Sampai dekat rumah saya ni, saya dengan mak saya cakap Tamil, dengan kakak semua cakap Melayu. Ya. Sebab itu ada baru ni TikTok orang buat kerak-kerak macam ceramah. Bila bulan puasa, bila bulan raya orang datang bagi salam nak beraya kat rumah mak saya. Assalamualaikum. Mak saya keluar pakai sari. Lari budak tu. Sebab kat dalam tu orang cakap Melayu. Kat dalam rumah budak tu tak salah pun. Itulah suasana kan. So Allah Ta'ala maha kaya bagi kita boleh cakap banyak bahasa. So terima kasih ya Allah, mulut kita boleh bercakap, orang boleh faham. So terima kasih, semua benda kita kena terima kasih. Sebab itu kalau saya bagi A4 paper hari ni, saya kata Doktor, Prof tolong tuliskan nikmat-nikmat yang Prof terima hari ni. A4 paper satu, depan belakang, agaknya habis tak? Habis tak nikmat tu kita tulis? Tak habis, tak cukup. Banyak mana kita nak tulis? Pagi sampai petang kita tulis takkan habis. So kita kena bersyukur. Sebab itu setiap hari dalam solat kita akan lafazkan Alhamdulillah. Sebab dia signifikan Alhamdulillah ni dengan syukur ni sangat rapat. Sebab 17 kali saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur melalui perkataan. Secara compulsory. Sebab lafaz Alhamdulillah
berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat yang dapat dihitung dan nikmat yang tidak terhitung. Nikmat yang dapat dilihat oleh mata kasar saya dan nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar saya. Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah, saya dah berterima kasih pada Allah semua yang Allah bagi. Walaupun saya tak senaraikan satu persatu. Betul tak? Berapa ramai yang pagi tadi bersyukur, terima kasih Allah mata aku boleh berkelip-kelip lagi. Ada? Ada kawan saya dia sakit baru ni yang dia kena apa yang jatuh sebelah tu? Karkosa. Belpasi. Jatuh sebelah, mata dia tak boleh berkedip sebelah ni. Mata sebelah ni tak boleh berkedip. Mata kanan tutup, mata kiri buka. Habis saya tanya kau tidur macam mana? Letak seletip. Dia hilang function kan? Dia letak seletip. Sementara dia nak hilang, dia nak makan antibiotik, dia nak recovery balik. Dia letak seletip, tarik, letak bawah, letak seletip. Bersyukurlah sekala mata kita boleh berkedip-kedip. So Allah Ta'ala nak cabut anytime. So mata yang Allah beri itu, kita guna untuk apa? That is the most important thing. Tengok kebesaran Allah, tengok dia mata melihat, dia mencerap dan juga diberi mesej. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Kan kita baca kan, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ada akal. Disebut ulul albab. Ulul albab. Ya? Ulul albab, ulul albab. Sampai ada sekolah MRSM, ada MRSM ulul albab. Ada sekolah-sekolah ulul albab. Betul kan? Cuba tanya ke orang, ulul albab tu apa pakcik? Ataupun orang dia sebut ulul albab. Dia dalam Quran ni, mungkin dia orang tahu jugalah, tapi yang saya faham, ulul albab adalah generasi yang dijernihkan mata hati, tersingkap apa yang tersirat dalam ciptaan Tuhan untuk dilihat dengan mata yang jernih. Ulul albab, ulul albab asal perkataan al-albab tu asal perkataan dia lub. Lam ba, lub. Lub. Orang Melayu lama dah guna lub. Lama dah orang Melayu guna. Lubuk. Lubuk tu asal perkataan lub. Lubuk. Sebab benda yang dah dalam. Lubuk hati. Lubuk hati. Dia lubuk. Oh itu lubuk ikan. Oh itu lubuk tu Ustaz. Dia tahu lubuk. Lubuk maksudnya dalam. So lub. Ulul albab adalah generasi yang dijernihkan mata hati, tersingkap untuk melihat yang tersirat dalam ciptaan-ciptaan Tuhan. So itu ulul albab. Dia kalau saya susun dia dalam kategori hati manusia ni, Allah Ta'ala sebut, aku maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Wallahu alimun bizati as-sudur. Sudur ni dada-dada. Kalau itu plural, sudur. Singular dia, sadr. Sad, dal, ra, sadr. Kalau plural, sudur. Sad, dal, waw, ra, sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di dada-dada kamu. Saya pun baca balik Quran, dalam dada-dada kamu. Dalam dada-dada kamu. So, saya keluarkan balik semua yang disebut dalam dada kita ni. Pertama sekali, ada qalbun. Keduanya, ada fuadun. Yang ketiga, ada basiratun. Yang keempat, ulul albab. So, kalau saya buat frame dia, saya buat 4. So, yang pertama sekali, qalb. Yang keduanya, fuad. Yang ketiganya, basirah. Yang keempat, yang tengah-tengah, ulul albab. So, rupanya nak sampai dekat ulul albab ni, saya kena go through 3 layers. Qalb, fuad, basirah. Ya. Setiap satu itu ada signifikan makna di sebalik yang perlu kita buat. Baiklah. Jadi, saya sebagai seorang Muslim, saya kena bersyukur. Jangan jadi manusia yang tidak bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Bulan puasa ni bulan membaca Al-Quran. Bulan puasa ini dimuliakan Allah kerana bulan ini diturunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan ini.
Umat ini menjadi umat yang hebat kerana Allah bekalkan Al-Quran. Nabi Muhammad hebat kerana dibekalkan Al-Quran. Generasi awal di zaman Nabi Muhammad hebat, menempuh sejarah, dan nama mereka disadurkan dengan radhiyallahu anhum sebab mereka adalah generasi jilul Quran, generasi Al-Quran yang benar-benar menjulang Al-Quran, mempraktis Al-Quran dalam kehidupan mereka, menyampaikan kandungan Al-Quran. Mereka tidak akan berkompromi apa-apa yang bercanggah dengan Al-Quran, because itu menjadi punca dan sebab utama kenapa mereka telah menempuh sejarah. Within 23 years, 24 years, mereka berjaya mengubah landscape kehidupan manusia. Apa yang menjadi sumber kekuatan mereka? Al-Quran. Kita dah merdeka berapa lama? Kenapa banyak benda yang tak boleh berubah? Dunia berubah, teknologi berubah, akademik yang berubah, macam-macam berubah. Tetapi manusia kenapa tak berubah ke arah yang lebih baik? Kita hanya ubah dari sudut kehidupan dunia, tapi kita tak banyak berubah dari sudut kemanusiaan. Untuk kembalikan balik manusia ni. So, sebab itu baca Quran. Saya pun dulu belajar Quran juga susah. Umur 18 tahun baru belajar Quran daripada budak umur 7 tahun. Sebab masjid imam-imam tak nak mengajar. Jadi saya belajar dengan budak umur 7 tahun. Susah tak? Susah. Tapi cinta yang mendalam, suka saya dengan Quran. Suka. Saya kata Tuhan pun nak cabut, naik rasa lain semua cabut, tapi jangan cabut rasa sayang dan cinta saya pada Al-Quran. So Quran kena baca setiap hari. Baca Quran. You become a professor ke professor emeritus, jadi siapa saja, tapi kalau tak ada Quran, semua itu akan merugikan kita. Kita mahu kita punya kejayaan dalam dunia akademik sebagai researcher, sebagai seorang siapa saja, tapi mestilah dengan tidak meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya rasa dalam Quran banyak benda teknologi disebut. Banyak benda berkaitan dengan teknologi. Cuma orang tak boleh nak terima. Dia kata, ya ke Quran sebut teknologi? Ya ada. Quran ada sebut biodiesel. Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa'idha antum minhu tuqidun. Pokok-pokok hijau yang kamu hidupkan api. Bila masa pula pokok hijau kita hidupkan api? Daripada situlah orang kata adanya biodiesel. Kan? Pokok boleh keluarkan minyak, daripada minyak itu dihidupkan api. Biodiesel. So betul lah Quran sebut. Takkan kau nak tunggu beriman bila Al-Quran sebut alladzi ja'ala lakum biodiesel baru nak beriman? Letih lah macam tu. Kan? Banyak perkara yang Quran sebut. Tapi yang paling penting, semua ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia ni adalah asasnya daripada Al-Quran. So kita kena belajar Al-Quran, kembali pada Al-Quran. 5 perkara saya pesan pada diri saya, pada sahabat-sahabat sekalian, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar. Mungkin juga dululah saya belajar, saya boleh, tapi lama dah tinggal, kan? Masih lagi rasa ada sikit mengangkat-angkat ni. Ada surah-surah yang sangkut-sangkut, panggillah siapa-siapa yang boleh ajar kita Al-Quran. Yang keduanya, baca Quran setiap hari. Kan? Baca Quran setiap hari. 10 minit, 15 minit, carilah masa, curilah kejap. 24 jam kita ada macam-macam grup WhatsApp, kita ada masa kan? Tapi dalam sibuk-sibuk itu capailah Quran, bacalah. Selain daripada kita baca research paper, kita nak buat itu, buat ini, Quran baca. Yang ketiga, cuba faham makna dia slow-slow, sikit-sikit, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, surah-surah pendek. Yang keempat, cuba laksanakan dalam kehidupan kita semaksimum mungkin. Ini Quran sebut macam mana? Ini Quran ada sebut tak? Ini ada sebut tak? Kalau sebut macam mana saya nak buat? Cuba ke arah itu. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Dia dunia orientalis ni macam-macam. Dia orang tuduh Quran ni adalah kitab yang mengajak kepada terorisme. Quran ni mengajak kepada bergaduh. Quran ni itu, Quran ni mengongkong wanita. Macam-macam. Dia jumpa ayat mengenai faraid. Dia kata Islam telah mendiskriminasi wanita. Ayat faraid. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Dia lupa kajian yang dilakukan ataupun ashabul furud. Siapa belajar faraid, dia akan nampak ashabul furud, maksudnya orang yang frontliner akan dapat harta pusaka ada 12 kategori. Ada berapa kategori? 12 kategori. Dalam 12 kategori, 8 kategori perempuan, 4 saja lelaki. Dalam 12 frontliner yang akan dapat sapu harta pusaka ni,
Daripada 12, 8 perempuan, 4 aja lelaki. Bagi tahu saya, siapa lebih ramai dapat harta pusaka? Muslimat, perempuan. Lelaki dapat 1, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini pendiskriminasian. Saya kata, halo, mari jawab. Perempuan dapat 1, lelaki dapat 2. Lelaki dapat 2, dia kena buat apa? Mana saya tahu, itu masalah. Lelaki dapat 2, diberi lebih sebab dia ada tanggungan. Dia kena nafkahkan anak dia, nafkahkan isteri, nafkahkan orang tua dengan dia. Semua tanggungan-tanggungan itu dia dapat daripada 2 itulah dia kena agih, dia kena jaga kebajikan mereka. Yang perempuan dapat 1, apa tanggungan dia? Tak ada. Dia dapat 1 solid untuk dia. Nak beli handbag, nak beli apa, nak pergi shopping, itu 1, tak ada siapa boleh tanya apa-apa. So sekarang bagi tahu saya, yang dapat 1 untung kan dapat 2 untung? Tahu pun. Boleh perempuan nak 2 ambil tapi tanggung, lelaki dapat 1 dia enjoy. Nak tak? Mesti tak nak punya. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha adil. Begitulah keadaannya. Saya pergi ke Oxford. Saya jumpa dengan Profesor Akram An-Nadawi. Boleh Google nama dia dekat apa dia Google. Google Scholar. Dia bila sampai dekat dia jumpa sembang. Saya memang purposely masa tu saya nak visit dia lah. Ada 2-3 tempat saya pergi visit dia. Sebab saya masa tu saya tahu dia tengah buat research. Dia buat research mengenai women scholar in Islam. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang terlibat dalam periwayatan hadis. Saya nak beritahu kepada profesor-profesor, kepada academician dan juga para pegawai dari kalangan wanita. Islam tidak pernah mendiskriminasi wanita. Islam tidak pernah sama sekali mengongkong wanita. Islam sama sekali tidak mengurung wanita di dapur. Tak boleh itu, tak boleh tidak. Dalam 10 hadis sahih, katakan ada 10 hadis sahih, 3 mesti susul galonnya perempuan. 3, at least 3. Mesti daripada perempuan. So 30% hadis-hadis sahih yang ada atas dalam karya-karya ulama ni, 30% adalah wanita. Sumbangan pihak dari kalangan wanita, women scholar. Ya, kita biasa dengar Imam Bukhari travel 300 km, 500 km cari hadis. Tapi perempuan juga buat benda yang sama. So hebat, Islam tidak pernah mendiskriminasi wanita. Dia antara 2 perkara lah, mendiskriminasi wanita dengan mengeksploitasi wanita. Mana lebih jahat? Eksploitasi wanita lagi jahat. Saya nak tanya apa kena mengena tayar kereta dengan perempuan? Can you tell me? What is significant? Sampai tiba-tiba perempuan pakai baju seksi pegang bola, pegang tayar kereta. Itu namanya mengeksploitasi wanita. Ada guru saya nama dia Dr. Profesor dekat Universiti Jordan ni. Dia ni visiting professor daripada Syria. Sheikh Nablisi. Dia kata ada satu cerita dia kongsi dengan kami dalam kuliah dia. Dia kata masa dia pergi ke US. Dekat US berlaku satu cerita. Banyak cerita lah macam ni. Tapi dia kata salah satunya ialah pasangan suami isteri dengan anak mereka ni. Pada satu hari anak lelaki pasangan ini nama John. John datang bagi tahu dekat bapa dia. Kata, ayah saya nak kahwin. I want to get married. Bapa tanya, with whom? With Kathy. Dia kata, no, please don't my son. Because I'm worried Kathy is your sister. So rupanya bapak dia ada skandal dengan mak Kathy lah. Don't, dia kata. Lepas tu tak jadi lah. Lepas minggu kemudian dia kawan pula dengan perempuan lain. Dengan Julie pula. Bagi tahu dekat bapak dia lagi. Ayah, Kathy tak jadi, ni Julie pula. Aku nak kahwin dengan Julie boleh tak? Julie yang mana bapak dia kata? Alah yang dekat apartmen kawasan tu. Oh jangan. Mak dia pun abah pernah ada fan. Tak jadi pula, playboy betul bapak dia ni. Jadi budak lelaki ni get fed up. Dia bagi tahu dekat mak dia. Kata, ibu, mam, saya nak kahwin, saya bawa Kathy. Abah kata, Kathy ni silap adik perempuan saya. Bapak Julie pun sama juga. Ayah cakap benda yang sama. Macam mana ni mak? Mak dia kata, kau kahwin aja. Siapa kau nak kahwin? Kenapa mak? Kau kahwin je siapa kau nak kahwin? Bapak kau tak tahu kau tu bukan anak dia. Faham? Pada broken family kan?
Bapak kau tak tahu sebenarnya kau ni bukan anak dia pun. Dia je perasan. Jadi mak je tahu kau bukan anak dia. Jadi begitu sekali. So Islam bukan begitu. Jadi there is kind of broken. Jadi sebab itu kadang-kadang bila orang barat ni dia mencemooh Islam, banyak benda yang salah. Dia kata Quran tak betul. Saya kata okay fine, come here. You mesti tunjuk specifically kat mana tak betul. General is quite very difficult. Kita nak defend. You nak bagi tahu kat mana tak betul. You jangan cakap secara general. Kalau saya kata Christian tak betul, mana boleh? Saya mesti cakap daripada spesifiknya kat mana tak betul. Baru kita boleh buat correction atau kita boleh bagi explanation. Further discussion kita boleh buat. Kalau tak, susahlah. Permasalahan kajian itu susah untuk dikenal pasti. Permasalahan kajian tu kat mana kita nak tahu. Kalau tak ada permasalahan ni nak kaji apa? So itu yang ketiga tadi tu saya kata Quran baca bulan Ramadan ni. Saya pun dulu susah belajar. Boleh insya-Allah. Yang keempat persiapan bulan Ramadan, bulan masya-Allah kita semua solat, kita solid, baca Quran ada. So kita nak momentum ini terus kekal. Ingatlah bulan Ramadan ini adalah hadiah besar daripada Allah. Dan saya doakan supaya saudara dan saudari dapat melalui dengan jayanya dan juga dapat buat yang terbaik untuk tahun ini. Dan begitu juga jangan lupa untuk perbanyakkan amal-amal soleh selain daripada yang saya sebutkan. Saya rasa berulang kali kita dah dengar, kita dah tahu. Tinggal untuk kita praktis saja seterusnya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.